A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah qulubana lil 'ilm washrah sudurana lil 'ilm wafsah lisanana lil hifz warzuqna li 'amalih. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah hati kami untuk ilmu, lapangkanlah dada kami untuk ilmu, fasihkanlah lisan kami untuk menghafaz, dan rezekikanlah kami untuk mengamalkannya. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wassalam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita akan meneruskan kuliah kita, yang mana kuliah hari ini, petang ini ya, berkisar tentang Ramadan yang bakal menjelma. Jadi tajuk yang akan dibincangkan hari ini ialah semerbak mewangi Ramadan yang dinanti. Betul Kak Su? Baik. Alhamdulillah. Untuk mengupas tajuk ini sememangnya memerlukan mujahadah yang tinggi, kerana kita nak menggambarkan bahawa Ramadan itu sangat wangi, sebab Ramadan itu tidak dapat dihitung, tidak dapat dihidu dengan apa, dengan hidung kita, betul tak? Ramadan tidak dapat dihidu dengan hidung kita, tetapi bagi orang yang dapat merasakan kehadiran Ramadan itu seolah-olah satu aura yang sangat mewangi. Dia disebut tentang Ramadan ni. Dan bila sebut tentang Ramadan, nak sebut tentang wangi, macam mana nak kaitkan? Baik, bila kalau kita sebut tentang sesuatu perkara yang sangat baik dalam kehidupan kita, kita tengok satu bunga cantik, bunga lawa, segala bentuk yang baik pada suatu objek itu, kita akan describe dia sebagai apa? Sebagai wangi, cantik, kemas, indah, betul tak? Jadi Ramadan ini dia punya fadilat dia ke atas bulan-bulan yang 11 bulan yang lain, ya. Fadilatnya sangatlah tinggi, sangatlah besar. Sama macam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas kelebihan nabi-nabi lain, Nabi Muhammad mendahului. Ada kelebihan yang sangat besar Nabi Muhammad itu. Ramadan begitu juga, Ramadan mempunyai kelebihan sangat besar berbanding dengan bulan-bulan yang lain. Jadi dalam Ramadan ada apa? Ada keberkahan, ada apa? Ada keampunan, ada Allahumma salli Muhammad, ada Lailatul Qadar, ada Al-Quran dalamnya. Masya-Allah, siapa-siapa yang berpuasa nanti akan dimasukkan dalam pintu syurga yang khas, boleh masuk laluan tu khas. Orang lain tak boleh masuk, orang yang tak puasa tak boleh masuk situ. So benda itu akan berkait menggambarkan Ramadan ini satu platform yang sangat besar, yang sangat luas untuk kita fahami segala kelebihan, segala keindahan ada dalam Ramadan. Yang itu kita nak rebut, tetapi marilah kita sama-sama hari ini telusuri bagaimana nak duduk seiring dengan Ramadan yang wangi tadi tu. Ramadan tu kita dah istilahkan sebagai yang wangi, yang berkat, yang apa semua. So kita yang nak masuk dalam Ramadan ini, adakah kita boleh disamakan dengan tadi yang wangi kita ni? Masya Allah. Kalau kita sebut orang yang mukmin, orang mukmin digambarkan akhlaknya sangat elok, sangat wangi. Orang mukmin itu digambarkan begitu. Masya Allah. Kalau sebaliknya bukan mukmin, dia sebaliknya, gambarannya sebaliknya. So kita nak masuk dalam keadaan mewangi ni, nak ada 15 hari lagi ni, nisfu Syaban, 15 hari lagi ni untuk pergi, untuk kita nak masuk Ramadan nanti dah bersedia sehabisnya. Jadi pihak Masjid Al-Irsyad telah membuat langkah ke hadapan untuk menghadapi Ramadan. Maka 15 hari sebelum Ramadan ini kelas persediaan dia untuk masuk Ramadan. Bukan dah masuk Ramadan baru nak bersedia. So
Alhamdulillah, terima kasih pada pihak Masjid Al-Irsyad kerana mempunyai pandangan yang begitu jauh ke depan untuk memberi satu tips yang kita kongsi daripada pandangan para ulama, bukan pandangan saya tetapi pandangan para ulama yang mana kita boleh praktikkan. Nak sambut Ramadan bukan sekadar sambut, tapi nak duduk dalam Ramadan 30 hari, nak menghayati, nak dapat sesuatu dari Ramadan kali ini. Sebab tadi montaj, kalau kita perasan tadi montaj tadi kita lagunya ku mengharapkan Ramadan kali ini penuh makna. Bukan kata yang dulu 20 tahun dulu, 30 tahun dulu, 40 tahun dulu tak bermakna. Tapi kita nak harap Ramadan kali ini lebih makna, penuh makna, bermakna. Ya. Kalaulah dimatikan dalam Ramadan kali ini, kita dah capai semua sekali apa yang kita nak capai hari ini, kita nak bincangkan tu. Masya Allah, tajuknya memang betul-betul semerbak wangi Ramadan yang dinanti, tetapi semerbak mewangi itu kita nak isikan diri kita ni, kita nak masuk dalam Ramadan tadi tu, pastikan diri kita juga semerbak mewangi. Ramadan pun akan seronok terima kita. Betul lah, dia sebenarnya tak wangi ke mukmin ke tak mukmin ke, muslim sahaja tak mukmin pun Ramadan terima juga. Tetapi Masya Allah, sangat berbeza pengalaman duduk dalam bulan Ramadan orang mukmin dan juga orang yang tidak mukmin. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Dalam Ramadan sebenarnya ada dibahaskan tentang apa namanya pintu Ar-Rayyan dan sebagainya. Tetapi sebelum saya bawa cerita tentang Ar-Rayyan, pintu yang khas untuk orang yang berpuasa, eloklah kiranya saya nak bahaskan tentang apakah yang perlu kita ada untuk menghadapi Ramadan, yang mana ulama mengulas dari sudut persediaan kita sebagai orang Islam nak masuk dalam bulan Ramadan, yang tak nak Ramadan kali ini sama dengan Ramadan yang terdahulu. Maksudnya gini, kalau kata ibadah itu, ibadah yang macam mana kita nak upgradekan ibadah dari sudut akhlak kita sendiri, bagaimana kita nak masuk Ramadan ni. Baik, Alhamdulillah. Kalau saya tak pakai mic ni boleh tak? Di clear tak kalau tak pakai mic ni? Saya cabut ni. Okey, sekarang clear tak? Clear? Alhamdulillah. Okey, sebab tadi tu ada mic. So saya buka lah mic. Okey. Okey, right. Tadi ada okey, baik. Sambung Allahumma salli ala Muhammad. Bila kita sebut tentang apa namanya Ramadan, Abu Hurairah daripada Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, dia pernah sebut dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa apabila melihat anak bulan Ramadan. Okey, hari ni kita dah sedia dan nak get ready. Apa nak buat bila nampak anak bulan Ramadan? Bila diumumkan anak bulan Ramadan dah nampak, kita mungkin tak nampak dekat rumah, tapi bila diumumkan, apa benda kita nak baca? Doa apa nak baca? Nak kongsi ni, nak kongsi hari ni insya-Allah. Apa doa kita nak baca ialah Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman. Lagi, sambung lagi, wassalamati wal islam, rabbi wa rabbukallah. Siapa yang nak salin boleh salin, baik. Ya Allah, naungilah kami dengan keamanan dan keimanan serta keberkatan, keselamatan dan kesejahteraan. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Ini hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya, dan juga Syekh Ahmad Syakir mengatakan isnadnya hasan, manakala Syekh Syuaib Al-Arnuth mengatakan hadis ini hadis hasan dengan syawahid yang lain. Jadi kita nak cerita, Masya Allah, Nabi bila nampak je anak bulan Ramadan, Nabi akan baca doa ni, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islami rabbi wa rabbukallah. Gitu, baik, sambung lagi. Kemudian begitu juga dikatakan ramai di kalangan salafus salih.
salafus soleh yang berdoa untuk mendapatkan Ramadan yang kita kata semerbak mewangi ni, masya-Allah, kita tak sabar-sabar nak masuk dalam Ramadan ni. Salafus soleh mengamalkan apabila dia kata untuk dapatkan Ramadan ni supaya diisi dengan pelbagai amalan yang soleh. Sebenarnya kita bila nak masuk Ramadan, kita nak isikan dengan amalan yang soleh pun kena doa juga. Kena doa. Dia tak boleh kata tak apalah nanti masuk Ramadan ni pandailah kita, boleh aja. Sebab itu memang dia kena iltizam awal-awal doa. Dia ajar oleh salafus soleh doa. Mari kita tengok doanya apa. Allahumma sallimni, Allahumma sallimni, Allahumma sallimni li Ramadan, Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadana li, wasallim Ramadana li. Tak apa, yang kat sini Ustazah akan special sikit, Ustazah tulis lepas ni. Nah. Baik. Allahumma sallimni li Ramadan wasallim Ramadana li wa tasallamahu minni mutaqabbala. Allahumma salli Muhammad wa tasallamhu minni mutaqabbala wa tasallamhu bil minni mutaqabbala. Saya tukar kepada saya. Tadi tu kami. So saya tukar doa untuk kepada saya. Allahumma sallimni li Ramadan wasallim Ramadana li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Apa maksud dia? Ya Allah, sejahterakanlah aku sehingga datangnya Ramadan, sejahterakanlah Ramadan bagiku dan terimalah dariku ibadah pada bulan itu. Untuk pengetahuan semua, di sini ada juga AJK dan juga jamaah di sini. So buat rakaman di sini. So adalah AJK dan juga Allahumma salli Muhammad, ada sahabat-sahabat saya pada YouTube, Tuan Haji Sakoja dan juga Tuan Fikri. So saya minta maaf lah kalau saya sejak pandang sini, sejak pandang depan. Jadi kena berkomunikasi dua arah, gitu. Baik. Allahumma salli Muhammad. Tadi itu doa yang diamalkan oleh siapa? Doa yang diamalkan oleh salafus soleh. Dan doa tadi bermaksud, ya Allah, sejahterakanlah aku sehingga datangnya bulan Ramadan. Semua kena doa ni. Saya sendiri pun kena doa. Ya Allah, kalau tak dapat salin yang bahasa Arab tadi, salin yang bahasa Melayu okey. Ya Allah, sejahterakanlah aku sehingga datangnya bulan Ramadan. Doa, ya Allah, sejahterakanlah aku sehingga datangnya bulan Ramadan. 15 hari ni, ya Allah. Tugur kan, 15 hari lagi ni, lama pada kita ni. Sejahterakanlah Ramadan bagiku. Tadi sejahterakanlah aku sehingga datangnya Ramadan. Kemudian sejahterakanlah Ramadan bagiku dan terimalah dariku ibadah pada bulan itu. Ini doa salafus soleh, boleh amalkan. Dan diriwayatkan oleh At-Tabrani di dalam Ad-Du'a, dan juga Abu Nuaim disebut dalam Al-Asbahani dalam kitab apa? Abu Nuaim Al-Asbahani sebut dalam kitab apa? Hilyah Al-Awliya. Hilyah Al-Awliya. Jadi itu adalah sandaran, kalau tanya saya mana sumbernya, saya jelaskan sumbernya. Baik. Itu mula-mula dah nak dapat Ramadan ni, apa kita kena buat tadi tu? Nak dapat Ramadan kita kena buat apa tadi? Yang itu tadi kita sebut. Baca doa. Ada juga baca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna ila Ramadan. Itu semua orang tahu baca yang tu kan. So boleh juga baca, ya Allah berkati kita, kami ini pada bulan Rajab dan juga Sya'ban, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan, Tapi nanti bila dah dapat masuk bulan Ramadan, baca doa yang Nabi ajar tadi, Allahumma ahillahu tadi kan. Kemudian bila dah sebelum masuk ni, baca tadi tu yang doa yang saya ajar tadi tu, yang saya sebutkan tadi, Allahumma sallimni li Ramadan tadi tu. Minta kita sejahtera, sihat eloknya nak masuk bulan Ramadan. Ada orang menunggu tak sihat pula Ramadan, nanti nak sambut Ramadan tak sihat. Jadi sebab tu kita kena baca doa supaya kita sihat. Baik, Allah yang menjadikan Ramadan dan Allah akan jaga Ramadan. Allah yang jadikan kita dan Allah akan jaga kita. So apa-apa minta dengan Allah. Nak ibadah banyak, minta dengan Allah. Nak sihat, minta Allah. Nak jadi orang baik, minta dengan Allah. Nak dapat ibadah dalam Ramadan tu smooth je, licin je, tak nak rasa malas-malas. Sebab kita tak nak macam ni. Masuk bulan Ramadan kita pasang gear tinggi, laju pecut sampai 15 Ramadan, masuk ke 16 17 dia macam lemah dah. Lemah kenapa ni? Hari tu pulun sangat, dia kata. Pulun awal. Kita tak nak macam tu. Jadi kita doa dengan Allah supaya kita boleh ibadah kita tu 30 hari tu dapat yang sebaik-baiknya.
Faham Tapi nanti kita bincangkan pula, nanti ada tu dan perbincangan yang mengatakan macam mana cara nak sambut Ramadan. So saya petik kata-kata ulama yang menggariskan Allahumma salli ala Muhammad, beberapa perkara yang perlu kita ambil tahu bila kita nak sambut Ramadan ni, ataupun masa kita duduk bulan Ramadan ni, dah masuk dalam sekolah Ramadan, kita kena ambil tahu 5 perkara berkaitan cara nak sambut Ramadan, cara nak duduk dalam bulan Ramadan, cara nak beribadah dan sebagainya dalam bulan Ramadan. Ada 5 cara. Boleh sediakan pen dan kertas kalau nak salin, ataupun mana yang ada buat record button record tu, bolehlah record kita punya kuliah ni, tak ada masalah. Baik, alhamdulillah. Sebab kita memang niat nak berkongsi dengan semua orang, jadi kita berusaha sungguh-sungguh untuk menyampaikan sesuatu yang memang menjadi satu buah tangan yang ditunggu-tunggu ramai. Macam mana tahun ni rasa macam nak buat ekstra bagus lah. Macam mana cara dia? So hari ni kita kongsikan apa yang ulama cakap. Baik, yang pertama, dia kata sebenarnya kalau tengok cara ramai orang melakukan ataupun mengamalkan cara-cara yang tertentu nak sambut Ramadan, tapi ini yang dipetik daripada amalan-amalan para ulama, bagaimana mereka nak sambut Ramadan, kedatangan Ramadan tadi tu. Antaranya sebab apa nak kena buat macam ni, nak dapatkan rahmat dan keberkatan yang mana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab semua orang masuk sama-sama ni, mungkin 1.2 bilion umat Islam masuk dalam Ramadan ni, sama-sama kita masuk dalam Ramadan, tapi setiap orang tak dapat sama kan? Tak dapat sama. Jadinya macam mana nak buat ni? Nak dapat yang semaksimum mungkin. Satu, perbaiki niat yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala surah Al-Bayyinah. Semua orang baca surah ni, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Semua orang tahu kan? Allahumma salli Muhammad. Allah sebut apa? Padahal mereka tidak diperintah melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadah kepadanya. Dan saya bila sebut tentang surah Al-Bayyinah ini, dalam tafsir Al-Munir karangan Dr. Wahbah Zuhaili, disebut tentang perkataan tadi, ayat tadi, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tafsir dia punyalah panjang tafsiran dia, dan saya rasa macam tak adil kalau saya tak kongsi hari ni macam mana yang dikatakan niat ikhlas tu disebut oleh Allah dalam juzuk amma surah Al-Bayyinah tu. Diterangkan dengan panjang lebar oleh Dr. Wahbah Zuhaili almarhum. Bagaimana dia mentafsirkan ayat tersebut. Dia kata ayat yang saya baca tadi tu jelas menunjukkan tentang niat yang ikhlas. Disebut bahawa ayat yang ini relate dengan ayat surah Al-Maidah ayat 6. Surah Al-Maidah surah yang kelima ayat yang ke-6. Dia relate dengan ayat tu yang mana Allah sebut tentang perintah berwuduk. Tetapi kat situ dia terangkan tentang niat tu, niat nak berwuduk tu. So kita nak bawa hari ni niat apa? Niat nak puasa. Jadi kata disebut bahawa setiap sesuatu perkara diwajibkan niat. Semua perkara kita buat ni diwajibkan mesti niat. Ataupun disebut perkara yang wajib hendaklah kita berniat. Macam tu. Okey, perkara yang wajib hendaklah kita berniat melakukannya. Baik. Lantaran itu hasil daripada kombinasi ayat yang Al-Quran ini menyebut tentang setiap individu hendaklah mengharapkan keridhaan Allah untuk semua amalan dia. So kita puasa, niat kita nak dapat redha Allah. Betul, semua orang kata saya nak masuk syurga. Kenapa puasa nak masuk syurga daripada pintu Ar-Rayyan? Semua orang nak, kan? Tetapi yang sebab utama saya puasa ialah sebab saya nak Allah redha dengan amalan saya. Jadi itu jawapan yang di luar kotak, kan? Kebanyakan kita kata kenapa puasa? Mestilah puasa sebab ini adalah rukun Islam yang ketiga, dia kata. Betul kan? Itu jawapan standard. Rukun Islam ataupun nak masuk syurga, itu jawapan yang standard sangat, kan? Tetapi yang sebenarnya kita kata nak Allah redha dengan kita. Bila Allah dah redha dengan kita, mudah kita kira dengan Allah lah. Ya Allah nak masuk syurga, Allah bagi. Itu cerita tanda Allah redha. Dan Allah sallallahu Muhammad, jika seorang itu meninggalkan perkara yang dilarang tanpa niat, dia kata dia tidak akan diberi ganjaran itu. Kalau seorang itu melakukan suatu perkara pun tanpa niat, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kita ni mulakan semua dengan niat dan kita akan dapat seperti apa yang kita niatkan. Kita niatkan macam mana nak masuk Ramadan ni, dapat seperti apa yang kita niatkan. Begitu. Dan
wama umiru tadi tu, ayat tadi tu, huruf lam tadi dalam firman Allah yang saya bacakan tadi tu menjadi hujah kepada mazhab ahli sunnah wal jamaah. Mazhab ahli sunnah wal jamaah, ya. Dan mereka berkata ibadah bukan diwajibkan kerana ia boleh membawa seorang itu kepada syurga. Okey, ibadah puasa wajib tak? Wajib tak ibadah puasa? Wajib. Okey, nak sebut kat sini ni ulama sebut ni. Dia kata ibadah yang diwajibkan tadi, ibadah yang diwajibkan pada kita tadi bukan diwajibkan itu bukan sebab diwajibkan itu untuk membawa seorang itu masuk syurga, bukan. Bukan. Okey, kena clearkan balik ni. Kita solat untuk apa? Mesti kata saya nak masuk syurga. Dengan solat saya nak masuk syurga. Tapi disebut oleh Dr. Wahbah Zuhaili, ibadah yang diwajibkan pada kita, solat tadi, puasa tadi tu, dia kata bukan kerana ibadah yang diwajibkan tadi itu nak bawa kita masuk syurga. Dia sebut gitu, boleh membawa seorang itu kepada syurga, ataupun menjauhkan daripada balasan neraka. Bukan dengan sebab kita solat ataupun puasa tadi yang buatkan kita jauh pada neraka ataupun boleh masuk syurga. Itu kita pegang dulu, niatkan dulu, betul, sematkan dulu dalam hati. Tetapi dia kata sebaliknya disebabkan kerana kita ini adalah hamba. Sebab kita ni adalah hamba, sedangkan dia adalah Tuhan. Ibadah tadi bukan sebab nak masuk syurga, tetapi ibadah tadi sebab kita ni hamba. Sebab tu kita kena beribadah. Orang tanya kita, kenapa puasa? Kita ni hamba kan. Allah suruh kita puasa dengan hati yang senang kita berpuasa. Itu jawapan yang tinggi standard dia. Kalau kita kata kenapa puasa? Rukun Islam kan. Itu jawapannya dalam buku. Tapi kalau kita kata kenapa puasa? Kita hamba kan. Jadi bila Allah arahkan kita pasti berpuasa dengan hati redha kita berpuasa. Maknanya untuk dapat keredaan Allah. Itu maksudnya dia punya jawapan tu nampak macam simple, tetapi sebenarnya memberi satu makna yang sangat besar. Jadi seandainya tidak terdapat sebarang ganjaran sekalipun, contohlah saya tanya semua ni kawan-kawan, kalaulah kata kita puasa ni tak ada ganjaran, macam mana ya? Ni kat ni kita puasa ni, kata puasa ni tak dapat ganjaran, 30 hari kita puasa ni akan datang ni tak ada ganjaran Kak Maizan, makcik tak ada ganjaran. Apa cerita rasanya? Ya Kak Izzah, macam mana kita rasa macam mana? Ya Allah, macam tak ada apa, tak ada ganjaran, tak ada. Puasa tadi puasa sajalah. Sebab tu puasa tak boleh kita letakkan ganjaran tadi. Nanti kita akan rasa, kita akan fikir sesuatu. Sebab tu dia kata tadi, Dr. Wahbah Zuhaili sebut, dia kata seandainya tidak terdapat ganjaran sekalipun, dia kata kita tetap berpuasa. Kemudian Allah perintahkan kita ni supaya buat ibadah pun kita tetap akan buat. Dia kata apa? Maka dia menjadi wajib atas dasar ubudiyah, atas dasar rasa perhambaan kita pada Allah. Sebab tu kita puasa. Itu betulkan niat tadi. Dah dapat tak flow tadi? Saya terangkan sampailah kita rasa puasa ini, bila kita sebut tentang puasa, niat yang kita nak perbaiki ialah perasaan perhambaan kita pada Allah. Kita ni memang hamba sungguh-sungguh. Allah menjadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nak wujudkan ubudiyah tadi tu. Sebab apa? Sebab bila kita rasa kita puasa semata-mata rasa hamba kita kepada Allah, dia akan dapat satu aura yang sangat bagus. Bila kita nak masuk bulan puasa tu kan, so kita kata tanda aku menghambakan diri aku kepada Allah, aku berpuasa ya Allah. Begitu kan? Begitu. Baik, sambung. Dan Allah SWT Muhammad, sesiapa yang menyembah Allah kerana pahala pembalasan disebut. Disebut niat tadi. Kita kena relate siapa yang berniat menyembah Allah kerana pahala. Siapa yang berniat nak puasa kerana pahala. Okay, kita relate terus. Dan juga dapat balasan. Siapa yang berniat nak puasa, nak masuk bulan Ramadan ni sebab ada pahala, ada pembalasan. Okey, kita dengar baik-baik apa kata ulama. Sebab bahawa maka yang disembah pada hakikatnya adalah pahala. Maka yang kita harapkan sebenarnya adalah pahala dan juga pembalasan. Sebab tu dia kata kena betulkan niat ni, ulama kata betulkan niat. Sementara Allah hanyalah sebagai perantara sahaja. Ya Allah, susah juga kita nak. Kita biarlah matlamatnya Allah, tapi puasa sebagai perantara. Macam tu. So niat tu kena betulkan. Niat kena betulkan. Bukannya balasan dan pahala itu sebagai matlamat, achievement, sebagai visi kita, sampai Allah tu kita takkan sebagai perantara. Tak betul. Tapi Allah itulah sebagai apa yang kita nak capai,
Puasa itu sebagai perantara saja untuk kita sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang itu disebut oleh Dr. Wahbah Zuhaili. Okey, itu niat panjang lagi sebenarnya. Nak sebut sampai habis, dikaitkan dengan niat yang ikhlas. Ini penting juga. Saya rasa nak skip, tapi macam-macam tak boleh skip. Tak boleh skip sebab penting. Nak kena bahaskan hari tentang niat. Baru niat dia 5 perkara. Sempat lagi belum lagi ni jadi ibadah ni bila kita buat dengan rasa buat ibadah ni dengan rasa rendah diri rendah diri terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang anggap ibadah sebagai ketaatan dia telah tersilap. Dia kata siapa yang anggap ibadah sebagai ketaatan dia telah tersilap. Ini Dr. Wahbah Zuhaili sebut ni. Dia kata ini kerana apa? Kerana golongan manusia yang menyembah para malaikat. Al-Masih kan tadi kisah tentang itu kan, mereka yang menyembah sesuatu tadi dengan ada sebabnya, dia kata taat pada sesuatu. Jadi itu tidak menjadikan satu ibadah itu ikhlas. Sebab itu yang ibadah itu ikhlas. Niat puasa tadi adalah untuk taat, dia kata. Dia tak jadi, dia kena ikhlas. Niat puasa tadi kena ikhlas. Sebab tu nak timbul perasaan ikhlas ni, Allahumma salli ala Muhammad. Kalau dah disebut banyak sangat dalam kitab tafsir ni sebut tentang cerita Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri. Kenal tak siapa Sufyan Ats-Tsauri? Kena bawa cerita sikit kat kena bawa sikit cerita Sufyan Ats-Tsauri ni. Kenapa disebut tentang Sufyan Ats-Tsauri? Sufyan Ats-Tsauri ni dia cerita pasal niat je baru ni. Pasal niat sahaja dia cerita. Dia kata dia sendiri tidak mampu untuk sampai tahap tahap niat yang sebegitu rupa. Disebut dalam kitab ini Allahumma salli Muhammad diulas tentang nama Sufyan Ats-Tsauri tentang niat ni, tentang ikhlas ni. Dia kata dia, kalau Sufyan Ats-Tsauri pun tak boleh buat, kita lagilah susah. Cuma kita boleh berusaha. Siapa Sufyan Ats-Tsauri? Dia ni adalah ahli hadis. Saya ringkaskanlah, saya tak nak baca satu-satu dia punya biodata dia. Dia adalah seorang yang ahli tasawuf, ahli fiqh, ahli hadis. Kalau dah ahli fiqh, ahli hadis, ahli tasawuf, hebatlah. Kita ahli surau, bolehlah. Ahli juga. Okey. Jadi guru kepada Sufyan Ats-Tsauri pun hebat-hebat. Anak murid dia siapa? Anak murid dia, saya sebutkan anak murid dia. Syu'bah, Yahya bin Sa'id, kemudian Imam Malik, Imam Al-Auza'i, Ibnul Mubarak dan Sufyan bin Uyainah. Orang yang hebat-hebat semua tu. Itu anak murid Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri kata apa? Dia pernah sebut pada anak murid dia tau. Dia sebut pada anak murid dia kata dalam ilmu pun ada zakat juga. Sampai macam tu sekali, Masya Allah. Dia kata pada satu ketika anak-anak murid dia duduk dengan dia, dia menukilkan kata-kata kepada anak murid dia tentang apa? Tentang keikhlasan niat. Saya bacakan sikit lah dalam bahasa Melayu lah. Saya bacakan. Saya ada bahasa Arab dia, saya baca kita nak jimatkan masa. Dia akan bahawa Sufyan Ats-Tsauri berkata, aku tidak meriwayatkan sebuah hadis pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehinggalah aku ini betul-betul beramal kepada hadis tersebut. Dan bila aku menunaikan ataupun aku melakukan apa yang disuruh oleh hadis tadi tentang niat, contoh katakan, maka aku ikhlaskan niat aku sampai boleh, sampai dapat, barulah aku kata aku sudah sudah menghafaz hadis tersebut. Maknanya kalau katakan walaupun dia dah hafaz tapi dia tak buat, dia kata dia tak hafal lagi. Dan dia kata ketika aku dah buat tadi tu, itulah zakat kepada ilmu yang telah aku tunaikan. Okey, baik. Kita nak puasa, kita betulkan niat, nak ikhlaskan niat. Okey, bila kita dah betulkan niat kita tadi tu, ketika itulah kita sedang telah tunaikan zakat kepada ilmu yang kita belajar tadi tu. Niat tadi kan ilmu. Tapi selagi kita tak betulkan niat tadi tu, selagi itu kita belum tunaikan zakat kepada ilmu yang kita dapat tadi. Itu maksud dia. Itu maksud tadi. So Sufyan Ats-Tsauri, setiap butir ilmu yang dia dapat, dia akan amalkan dulu, itulah zakat dia. So kalau kita belajar tentang niat hari ni, niat nak betulkan niat puasa ni, kita betulkan niat. Betulkan dulu. Yang macam mana ulama cakap tadi, kena ikhlas sungguh-sungguh masuk bulan Ramadan ini, bukan kerana nak kejar pahala bulan Ramadan tadi. Saya faham ini adalah kita punya
mindset kita dari kecil sampai besar, memang kita akan aim bulan Ramadan kan, masa ni kita nak sedekah banyak, bulan Ramadan masa ni kita nak baca Quran banyak. Bukan salah, tak salah, tapi awal-awal betulkan niat dulu. Untuk apa ni? Untuk dapat balasan ke? Tak. Untuk Allah redha kat kita ni. Allah redha kat kita ni. Nak letak kita ni hamba ni, nak redha ni, bukan sebab pahala dan pembalasan. Okey, faham sebab nak Allah redha kat kita ni. Kita mari sini pun, yang mana datang sini kat Su datang sini kat Su, yang duduk depan saya ni itu mujahadah juga. Bila kata boleh duduk kat rumah, on telefon, tekan sahaja link, kan boleh duduk dengar suara saya. Dia boleh je buat benda ngecat ke rumah. Ngecat rumah dahsyat sungguh. Boleh je dia buat kerja, tapi memilih untuk datang depan saya ni satu mujahadah kat Su. Memilih untuk datang, mujahadah, niat kan. So kenapa niat begitu? Ya Allah, aku niat pasal aku kata niat habis PKP ni aku ingin pergi ke majlis ilmu. Allah kabulkan. Allah kabulkan niat pergi majlis ilmu. Dan kita cakap, ya Allah, aku pergi ni mudah-mudahan kau redha lah pada aku. Okey, macam tunjuk puasa. Ya Allah, tahun ni nak puasa sungguh-sungguh ni ya Allah, 1442 Hijrah ni. Memang berazam sungguh-sungguh ni ya Allah. Tolonglah ya Allah. Kenapa ya? Sebab aku nak dapat redha-Mu ya Allah. Mudah-mudahan apa yang aku buat hari masa Ramadan nanti ni, Ramadan yang aku buat ni, yang aku lalui ni, apa amalan yang aku buat ni, Engkau redhalah pada aku ya Allah. Okey, itu dia punya tips dia, ulama sebut. So saya sampaikan. Yang pertama niat panjang panjang, masya-Allah. Baik. Kemudian kita sambung yang seterusnya. Allahumma salli Muhammad. Bila sebut tentang niat tadi, yang pertama, kemudian kata tanpa niat, kalau kita tak berniat, tak baharui niat, sebab tajdid niat dia kan. Niat puasa semua orang tahu kan, awal itu sama Radin tahu kan, tahu belaka ustazah, janganlah ustazah, kami ingat walaupun puasa setahun sekali. Tapi yang ini bukan niat puasa, yang ini niat nak puasa tu sebab apa? Niat berpuasa sebab nak dapat redha Allah. Mudah-mudahan Allah pandanglah muka saya ni ya Allah, ingatlah muka saya ni ya Allah, catatkanlah sebagai ahli syurga ya Allah, gitu begitu. Baik, jadi tanpa niat maka ini tidak akan dikira sebagai ibadah. Ingat, kalau tak ada niat tak dikira sebagai ibadah. Jadi hanya menjadi adat kebiasaan saja. Puasa kenapa? Ramadan kan, puasalah, itu puasa adat. Puasa kenapa? Puasalah, masya-Allah, kita nak Allah redha kat kita ni. Kita ni kan hamba. Kan lain jawapan dia. Itu jawapan skala 5 Tuan Fitri. Skala 5 tu. Saya panggil Tok Guru saya ajar gitulah. Skala 5 dia kata. Skala ni ada 1 2 3 4 5, skala 5 tu. Nak dapat redha Allah. Itu dia punya the highest one, jawapan yang paling tinggi sekali. Baik, dia kata persiapkan niat kita untuk apa? Untuk hadapi Ramadan ini hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita siapkan niat kita yang dalam Zoom, yang di luar Zoom, semua itu kita persiapkan. Sebab apa dia kata Allah SWT, jika jantung hati kita telah terfokus hanya untuk cari redha Allah, kalau jantung hati kita dah terfokus nak cari redha Allah, dia kata, maka amal perbuatan kita yang selepas itu akan menjual kepada itu. So sebab tu betulkan niat tu. Macam kereta kita nak pergi ke Kelantan, ikut jalan pergi Kelantan lah. Suka Mek. Kalau nak pergi Kelantan, kena bawa kereta kita ikut map pergi Kelantan lah. Mana boleh pergi Johor Bahru. Macam itulah, kita ni dapat redha Allah, so kita kena ikut situ. Maksudnya lepas-lepas pada tu semua dah okey dah, smooth dah, sebab kita dah ikut laluan yang betul, landasan yang betul. So niat kena betul. Dia kata memperbaiki niat bukanlah sesuatu yang mudah, semudah nak ucap kat bibir. Bukan senang kita cakap baikilah niat. Niat penting. Semua cakap niat penting. Kita pun cakap kat anak niat penting tau. Kita puasa tahun ni niat penting. Kena elok niat kita. Semua boleh cakap kat bibir, tetapi sebenarnya masya-Allah niat yang sebenarnya ialah tadi tu letakkan nak dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana Allah SWT Muhammad, kita tengok Sufyan Al-Thawri yang saya sebutkan tadi tentang kehebatan ilmu dia, tentang kewarakan dia, pun dia pernah cakap ni, tidaklah pernah aku merawat sesuatu yang paling sukar dalam hidup aku melainkan niat. Ni Sufyan Al-Thawri ni Tuan Haji sebut. Dia kata taklah sukar kata dalam hidup aku ni, aku nak merawat sesuatu yang paling sukar, kata yang paling sukar ialah untuk merawat niat, dia kata, untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan nakkan sesuatu. Contoh kata, kalau kita bantu orang, kita nak apa daripada kita bantu orang? Kalau kita nak orang berterima kasih pada kita, tu kan kata niat kan. Kalau kita bantu orang, sebab apa bantu ni?
sebab saya nak Allah redha kat saya. Kan lain. Nak membantu ni sebab kita sebenarnya ini adalah misi pada kumpulan kita. Kan lain jawapan dia kan. Kenapa bantu ni? Sebab kita memang kumpulan kita pertubuhan kita ini ditubuhkan untuk membantu orang. So jawapan dia adalah misi dan visi kumpulan, bukan untuk dapat redha Allah. Kan lain. Sebab tu orang Islam, masya-Allah, alhamdulillah, kita ini dah di-guide apa-apa buat semua redha, relate dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa-apa buat mesti relate dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan kita tengok kan kanak-kanak di Gaza main bola kan. Pernah dengar kan cerita kan yang yang pernah viral lah cerita ni kan. Helmi pernah pergi sana kan, dan juga rakan-rakan saya kat sana. Ada kawan saya kat sana memang duduk sana, dah kahwin dengan orang Gaza, duduk di sana. Ada seorang kawan saya kat sana. Masya-Allah, mereka ni anak-anak di sana main bola ke main-main permainan apa-apa. Macam contoh kita nak main bola apa, kalau lelaki main bola sepak lah nah. Kalau perempuan main benda bola jaring lah nah. Saya nak pas ni, contoh saya nak pas dekat Habibah. Saya akan baca idza waqa'atil waqi'ah. Dia akan sambung. Dia nak ambil bola ni, dia kena sambung dulu. Laisa liwaqatiha kadhibah. Baru dia boleh ambil bola. Siapa yang banyak menyambung, maknanya dia selalu dapat bola. Siapa yang tak sambung, tak dapat bola. Bila tak dapat bola, maknanya kalah hari tu. Kita kat Malaysia, siapa yang dapat banyak bola, itulah dia. Siapa yang skor gol kan, itulah yang dia terror. Kan beza. Tengok mereka bersukan, relatekan dengan Allah. Saya pegang bola, Ar-Rahman. Nak sambung, nak ambil bola ni, Allamal Quran. Baru boleh sambung. Khalaqal insan, Allamahul bayan. Baru boleh sambung. Baru boleh. Baca dulu baru dia bagi bola. Okey, nak ambil bola ni, pastikan anda sambung bacaan saya. Macam kita main redo karat ni. Betul kan Cik Fitri? Kita kalau pergi kursus ke apa ke, redo karat. Okey. Yang betul tu okey, terselamat, boleh pergi stage seterusnya. Betul ayat-ayat dia. Ni Al-Quran ni. Speechless tak? Speechless kita, ya Allah. Kalau anak-anak kita main kat padang tu, nak pas bola tu, dia suruh kawan dia macam ada katakan security code lah kan. Apa security code kamu, boleh kita Allahumma salli Muhammad, boleh kita reka-reka tak, ini Al-Quran. Nak ambil bola, baca dulu, sambung dulu ayat tadi. Masya-Allah. Hebat kan? Okey, saya sambung lagi. Masya-Allah, Sufyan Al-Thawri pun kata gitu. Dia kata paling susah nak rawat dalam hati, dia kata adalah niat. Masya-Allah, kalau dah seorang yang sufi itu berkata susah nak rawat niat tu, kita ni hamba yang lemah, yang macam orang awam, tahap orang awam ni lagilah susah. Tetapi benda itu boleh diusahakan. Niat kita pertama sekali betulkan niat tadi. Dia ada lima perkara. Yang pertama, betulkan niat, betul-betul sungguh nak dapat redha Allah. Nak masuk Ramadan ni kali ini, ya Allah, dengan niat yang baru, ya Allah. Tak pernah saya niatkan 50 tahun saya puasa ni, Allah. Contoh. Siapa yang pernah dah 50 tahun lah, saya belum lagi 50. Okey. Jadi siapa maksudnya diikut umur masing-masing lah sebut, ya Allah, 40 tahun saya puasa sebelum ni, ya Allah, saya tak pernah lagi nak baiki niat yang macam saya nak niat ni. Ya Allah, tahun ni saya nak Ramadan, nak masuk bulan Ramadan, saya nak puasa di bulan Ramadan tahun ini, nak dapat redha-Mu, ya Allah. Dapat insya-Allah. Baik, yang kedua berdoa. Bila kita nak masuk bulan Ramadan, ulama ajar kita berdoa. Ya, tadi baiki niat, betulkan niat, tajdid niat. Allahumma salli. Yang kedua, berdoa. Jika kita melihat perihal golongan salafus soleh, dia kata dalam nak sambut Ramadan ni, orang soleh, salafus soleh, saya Allahumma salli Muhammad, saya pernah sebutkan kalau ulama salaf ni sampai 300 hijrah kan. So salafus soleh ini, mereka ini nak sambut Ramadan, antara yang diamalkan oleh mereka adalah dengan berdoa. Begitu juga dengan Nabi SAW, yang mana dalam sebahagian hadis meriwayatkan mengenai perihal kita berdoa. Doa Nabi SAW dia kata untuk kita diberkati dalam bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan. Betul tak? Allahumma salli Muhammad. Jadi kata antara doa-doanya telah kita selalu baca. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Betul tak?
Allahumma innaka afuwun karim. Itu memang jadi glamour dalam bulan Ramadan. Di luar Ramadan boleh tak baca? Boleh. Allahumma barik lana fi hadhihi syahr Ramadan. Boleh doa. Tak ada masalah. Dalam bahasa Melayu boleh tak? Boleh. Bahasa Jawa boleh, Perancis boleh, apa saja bahasa ibunda boleh belaka. Cakap Kelantan boleh tak? Boleh belaka. Cakap Kanu boleh belaka. Cakap Utara pun boleh. Tak ada masalah. Bahasa apa yang kita boleh guna? Boleh guna doa sungguh-sungguh dengan Allah. Yang tak boleh ialah tak nak doa. Itu tak boleh. Sambung. Allahumma salli Muhammad. Meskipun setengah hadis memanglah ada yang tarafnya sahih, ada yang sebaliknya, tetapi dalam bab kita nak beramal untuk berdoa ni tak ada masalah. Dan Allahumma salli ala Muhammad. Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala anhu menyebut dalam kitabnya Lataif Al-Ma'arif, disebut apa? Dia menukilkan daripada Ma'la bin Al-Fadl, disebut adalah mereka golongan salaf apabila nak sambut Ramadan ni mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selama 6 bulan supaya disampaikan mereka kepada bulan Ramadan, dan 6 bulan lagi lepas Ramadan itu mereka berdoa juga supaya Allah terima amalan mereka pada bulan Ramadan. Kita hari ni masuk bulan Ramadan, okey, dah selamat masuk bulan Ramadan. Habis bulan Ramadan, okey, bye-bye Ramadan, rumah terbuka pula 30 hari. Dah habis dah. Yang ini ulama nak sambut Ramadan ni 6 bulan sebelum tu doa dah. Doa sampai Ramadan, beribadah sungguh-sungguh nak dapat redha Allah. Kemudian dah habis Ramadan, doa lagi, ya Allah, minta doa, minta-mintanya amalan tadi Allah terimalah ya Allah. Tentu sekali. Masya-Allah. Memang ini ulama ajar kita macam ni. Allah sallallahu jauh no rasa kita nah. Tapi insya-Allah kita tekad tahun ni nak ubah insya-Allah. Baik. Dan Ibn Rajab juga menyebut daripada Yahya bin Abi Kathir, iaitu di antara doa para salafus salih. Dia kata, ya Allah, selamatkanlah ataupun sampaikanlah diriku hingga ke bulan Ramadan, terimalah pahala Ramadan untukku dan perkenankanlah amalanku di bulan Ramadan. Bahasa Melayu saya bawa ni. Ya Allah, selamatkanlah diriku hingga ke bulan Ramadan, ataupun nak cakaplah, ya Allah, sampaikanlah diriku hingga kepada bulan Ramadan, terimalah pahala Ramadan untukku dan perkenankanlah amalanku di bulan Ramadan. Yang ini dah habis Ramadan, kena sentiasa doa supaya 11 bulan yang kita lalui lepas tu jadi elok kita punya diri. Macam tu nah. Okey, Allahumma salli Muhammad. Sambung yang ketiga. Memperbanyakkan membaca Al-Quran. Dan Ramadan adalah bulan yang amat istimewa, semua orang tahu. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinat minal huda wal furqan. Betul tak? Itu doa, itu ayat Al-Quran surah Al-Baqarah, semua orang tahu. Dalam bulan Ramadan diturunkan Al-Quran, Allahumma salli ala Muhammad, dan diwajibkan kita berpuasa pada bulan Ramadan, dan diturunkan oleh Allah Quran itu menjadi petunjuk kepada sekalian manusia, dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk tadi, dan menjadi perbezaan antara yang benar juga yang salah. Itu Al-Quran. Semua itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Ya ke Ustazah, bukan kita sambut Quran, sambut nuzul Quran bila? Berapa bulan Ramadan? 7 bulan Ramadan. Bagus, 7 bulan Ramadan. Baik. Tapi nanti inna anzalnahu fi lailatul qadr. Itu merujuk kepada apa pula? Ni soalan cepumah ni. Al-Quran juga, betul. Al-Quran diturunkan pada malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar atau pada Lailatul Qadar. Tadi kita sebut 17 Ramadan. Macam mana cerita? Adakah 17 Ramadan itu Lailatul Qadar? Sudah, soalan ni macam susah, matematik pun tak susah macam ni. Jawapannya apa? Saya dah pernah terangkan mungkin dalam kuliah-kuliah saya secara tak langsung lah. Bila kata diturunkan pada malam Al-Qadar, Lailatul Qadar itu daripada Allah turunkan ke Baitul Izzah. Manakala diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui Jibril alaihi salam pada 17 Ramadan. Pandai. Okey?
Okey, faham yang tu nah? Okey, alhamdulillah. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan bahawa anna Jibril kana yu'ridu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-Quranul Karim kull 'amin marratan fa'arada 'alaihi marrataini fil 'amil alladhi qubida fihi. Apa maksudnya? Sesungguhnya Jibril alaihi salam akan mengulang-ulang bacaan Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada setiap tahun, satu tahun sekali, dan ketika tahun kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam Jibril mengulangi 2 kali. Apa maksudnya? Bukan kata Jibril Allahumma salli Muhammad, Jibril jumpa Nabi tu baru nak bagi Al-Quran, bukan gitu. Nabi dah hafaz 30 juzuk tapi Jibril sentiasa tasmik Nabi. Gitu, ulang-ulang sama. Kita tasmik dah Al-Quran yang kita hafaz tu. Hafal dah. 3 kul tu dah tasmik dengan cikgu dah. Dengan ustazah dah alhamdulillah. 3 kul boleh lah. 30 juzuk insya-Allah on the way. Okay, on the way insya-Allah. Apa tu, tak apa, kita ada azam kan, azam insya-Allah. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bila kita dah azam, tawakal kepada Allah, usahalah kita. Baik, mari kita lihat keadaan salafus salih. Salafus salih ni, ulama-ulama salaf tadi dalam mengagungkan Al-Quran ketika bulan Ramadan. Nak tahu tak? Mesti semua nak tahu. Walaupun sebenarnya saya pernah sebut juga dalam kuliah sebelum ni. Allahumma salli Muhammad. Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu ta'ala anhu meriwayatkan bahawa Al-Aswad mengkhatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan setiap 2 malam sekali. Kita boleh rujuk kitab Siyar A'lam An-Nubala. Setiap 2 malam, 1 kali kat situ, ya. Yang semua yang lain, setiap 2 malam sekali khatam Quran. Setiap 2 malam sekali khatam Quran. Kita khatam juga. Adalah guru-guru tadarus, alhamdulillah, bagus usaha tu. Tapi kita kan 1 bulan tu sekali lah. Itu pun memang penuh lah Facebook nanti. Penuh lah. Okey, kami dan tadarus Al-Quran. Kumpulan kami dan Masya-Allah. Agaknya Al-Aswad buat gitu tak? Tak buat pun. Tak buat. Tapi Al-Aswad khatam 2 malam sekali. 2 malam sekali pada bulan Ramadan. Allahu Akbar. Tengok Qatadah rahimahullahu ta'ala anhu mengkhatamkan Al-Quran pada setiap 7 hari sekali. 7 hari sekali Qatadah dia khatam Al-Quran. Tetapi pada tibanya bulan Ramadan, kalau bulan Ramadan beliau mengkhatamkan Al-Quran pada setiap 3 hari sekali. Maknanya contoh kata 1 Ramadan, 2 Ramadan, 3 Ramadan khatam sekali, 4, 5, 6 sekali lagi khatam. Ya Allah, ya salam. Maknanya kalau sampai 30 Ramadan berapa kali dia khatam? Susah ni. 10 kali, betul? Sebab 3 hari sekali. So kalau 30 hari, 10 kali dia khatam Quran pada bulan Ramadan. Allahu Akbar. Kecilnya kita, lagi kecil rasa, masya-Allah. Kemudian dia kata daripada Mujahid rahimahullah ta'ala bahawasanya beliau mengkhatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan sebanyak sekali pada setiap malam. 1 kali setiap malam, 1 malam sekali, 1 malam sekali, 1 hari semalam, 1 kali 30 hari Ramadan, 30 kali. Allahu Akbar. Lagi kecil kita rasa, masya-Allah. Dan telah berkata Ar-Rabi' bin Sulaiman rahimahullahu ta'ala anhu bahawa Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali pada bulan Ramadan di luar bacaan solat. 60 kali, 1 kali pagi, 1 kali malam, 2 kali 1 hari khatam Quran. Imam Asy-Syafi'i khatam Quran 2 kali sehari, bukan 2 hari sekali. Allahu Akbar. Lagi kecil lah nampaknya kita ni, masya-Allah. Aku apa sangat, ya Allah. 1 bulan sekali tu je khatam, masya-Allah. Rasa ribut satu dunia, ya Allah. Masya-Allah. Nah, jangan kacau mak mak nak habis tadarus ni. Jangan kacau. Begitu sekali kita, masya-Allah. Okey, mesti ada orang tanya, macam mana dia orang boleh khatam Quran banyak-banyak kali, ustazah? Sebab mereka hafaz. Boleh baca qul huwallah tak? Tanpa tengok Quran? Boleh. So kalau nak pergi sana baca qul huwallah boleh tak? Tak payah bawa Quran? Boleh. Mana-mana pergi baca qul huwallah? Boleh. Nampak hantu baca qul huwallah pun boleh. Contoh. Jadi bila kita hafaz satu Quran, pergi mana-mana tak payah bawa Quran, kita boleh hafaz tak? Habis tak 2 kali sehari? Habis.
Sebab orang tanya saya contoh macam mana, macam tak masuk akal, dia kata tak boleh sebab kita berfikir, sebab kita letakkan dia macam kita kan, perlukan kepada mushaf nak baca. Ada yang baca uja kan, kul 3 kali 4 kali 10 kali kul lagi. Masya-Allah. Mana sama ya. Baik. Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala apabila tibanya bulan Ramadan, beliau meninggalkan majlis pembacaan hadis dan beralih kepada majlis Al-Quran. Baca Quran sahaja. Bila Imam Malik ni kan, masa bulan-bulan lain kan dia ahli hadis juga kan. Jadinya ditinggalkan bacaan hadis tu, isi dengan Al-Quran. Dan Imam Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala apabila tiba bulan Ramadan mengatakan bulan ini adalah bulan tilawah, membaca Al-Quran dan memberi orang makan. Itu disebut oleh Imam Az-Zuhri. Bila tiba bulan Ramadan, mereka banyakkan baca Quran dan juga banyaknya beri makan. Masya Allah. Dan begitulah keadaannya para salafus salih bila tibanya bulan Ramadan, dan mereka mengagungkannya dengan baca serta mengkhatamkan Al-Quran, beri orang makan juga. Masya Allah. Dan yang keempat, memberi orang makan dengan cara memberi sedekah. Yang keempat, tadi yang pertama ialah betulkan niat, yang kedua berdoa, yang ketiga banyakkan baca Quran, yang keempat bersedekah dan memberi makan. Baik, dalam sebuah hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, disebut bahawa kan Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi wa ajwadu ma yakunu fi ramadana hina yalqahu Jibrilu. وكان جبريل عليه السلام يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. Maksudnya apa? Adalah Nabi SAW seorang yang paling pemurah dan menjadi lebih pemurah pada bulan Ramadan. Ketika Jibril alaihi salam bertemu dengannya dengan apa, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, Allahumma salli Muhammad, pada setiap malam pada bulan Ramadan untuk menggunakan kaji Al-Quran, dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi lebih pemurah daripada hembusan angin yang pantas. Masya Allah, hembusan angin tu sentiasa ada kan, dan Rasulullah lebih pemurah daripada hembusan angin. Macam mana tu ya? Masya Allah, Masya Allah, sangat-sangatlah. Allahu Akbar. Dengan ketika Ramadan, Nabi Rasulullah SAW banyak sangat dengan Al-Qurannya, kemudian pemurah, sifat pemurah itu dibuat analogi perbandingan dengan angin, dan Rasulullah lebih pemurah daripada hembusan angin. Subhanallah. Baik. Banyaknya Nabi SAW bersedekah pada bulan Ramadan ini menunjukkan bahawa bersedekah pada bulan ini, bulan ini tadi dapat kelebihan dia yang tersendiri. Dan dalam sebuah hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyebut, su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ayu shaumi afdalu ba'da Ramadan, faqala Sya'banu li ta'zimi Ramadan, qila fa ayu sadaqati afdalu, qala sadaqah fi Ramadan. Baik, ditanyakan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, puasa apakah yang terbaik selepas bulan Ramadan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, puasa di bulan Sya'ban untuk mengagungkan Ramadan. Ditanya lagi, sedekah apakah yang paling afdal? Jawab Nabi, sedekah di bulan Ramadan. Sebab itu bulan Ramadan ni ramai orang sedekah. Gitu, itu puncanya tadi tu. Puncanya banyak orang sedekah pada bulan Ramadan. Masya Allah. Dan begitu juga dengan memberi makan dan menyediakan juadah berbuka puasa kepada orang lain. Nak ditarikkan perhatian dekat sini, memberi makan, sedekah ni betul lah, dia sebenarnya yang paling afdal. Yang afdalnya ialah bersedekah pada kaum kerabat. Pastikan mak ayah kita, tok kita, adik-beradik kita semua ada makanan juadah untuk buka puasa. Pastikan. Telefon, kalau mak jauh telefon, mak ada tak kurma, ada tak? Semua pasti kurma tu basic thing untuk buka puasa. So perasan tak, kita ni kadang-kadang kita tak perasan lah, kita duk bagi dia nasi ayam, nasi gandak nasi sekali, nasi kerabu lah, dagang lah, tapi pastikan kurma dulu. Kurma adalah makanan pertama yang akan masuk pada mulut kita ni. Kita telan menjadi darah daging. Ya Allah, mengubat kelaparan pada orang yang lapar berpuasa tu, dia punya syafaat dia sangatlah besar. Kalau nak bicara tentang syafaat banyak pula tapi masya Allah, kita akan dapat pahala sama macam orang tu berpuasa.
Bila kita sedekahkan makanan tadi dapat pahala sama macam orang yang puasa. Sebab apa? Sebab bila bagi makan ni memang ada ganjaran yang besar, macam Nabi SAW sebut. Nabi sebut, man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri as-sa'imi syai'an. Nabi sebut, siapa yang menyediakan makanan berbuka puasa bagi orang yang berpuasa, maka dia mendapat pahala seperti orang yang berpuasa itu dan tidak kurang sedikit pun daripada pahala orang yang berpuasa itu. Maksudnya gini, lah ustazah, kita duk bagi orang tu berbuka puasa, so dia punya pahala dah bagi kat kita lah, so dia punya pahala macam mana tak ada pahala lah dia? Dah, dia pahala dia ada lah, tak kurang pun pahala orang berpuasa tadi. Pahala dia tu dapat juga pada orang bagi makan. Best tak? Best lah. Masya Allah. Sebab tu kita kalau tengok amalan salafus salih ni, dia cari orang yang alim-alim untuk diberikan makanan berbuka puasa tu. Juadah yang pertama sekali masuk dalam mulut orang alim tadi makan tadi, mudah-mudahan dia punya puasa tadi tu dapat kat kita. Perasan Kak Sun? Betul Kak Sun? Kita tengok tok-tok guru yang alim-alim tu, kalau kita bagi sedekah kat dia makanan, kata kurma lah, dia makan, puasa dia hari itu puasa dia dapat pahala sama kita. Masya Allah, puasa orang alim tak sama macam kita. Jadi bila kita bagi dia makanan, dia punya pahala puasa dia yang sangat bagus tadi, dengan amalan dia satu hari tu, dengan Quran, dengan apa semua, dapat kat kita amalan tu. Sebab kita dengan sebab kita bagi dia makan. Bukan sebab kata dia tu susah. Sebab kita ada persepsi orang Melayu ni susah baru bagi dia makanan buka puasa. Bukan tu. Kita buat infak tu bukan kita tujuan nak cari orang yang tak mampu nak beli makanan, tetapi kita nak dapatkan pahala memberi makanan, dapatkan redha Allah lah sebenarnya gitu. Tadi dapat pahala orang yang puasa, orang alim berpuasa. Sebab tu kalau kita tengok bulan Ramadan, orang bagi infak pada anak tahfiz. Tahfiz ni kan dia hafal Quran. Apa kerja dia? Dia hafal Quran. Hafal Quran, ilmu Al-Quran, Masya Allah. So kita bagi dia infak Ramadan, kita bagi dia makanan buka puasa. Dia makan tu, kita dapat sama-sama pahala dengan ngaji Quran tadi satu hari tu. Kita tadi sibuk kat dapur masak, nak bagi dia makan. Tak ngaji Quran, tak ngaji pun, tapi dapat pahala mengaji. Mana datang? Sebab kita bagi orang mengaji tadi makan. Okey, dapat ya. Okey, alhamdulillah. Di Allahumma salli ala Muhammad. Itu yang keempat, memberi makan pada orang yang berpuasa dan juga bersedekah. Baik, yang kelima, ni last sekali qiyam. Qiyam ni apa maksud dia? Dalam bahasa Arab, qiyam ni maknanya berdiri. Berdiri qama tu telah berdiri, betul tak? Qiyam ni mendirikan qiyamul lail, mendirikan malam. Qiyam yang dimaksudkan di sini ialah dengan menghidupkan malam lah. Qiyamul lail, buat mana ni qiyamul lail itu mendirikan malam, kalau kita pergi ke Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, ada perbezaan bila kita duduk di Masjidil Haram 10 malam terakhir tu Encik Fitri Masya Allah, cara dia lain. Kalau kita duduk di Masjidil Aqsa 10 malam terakhir, caranya lain. Masya Allah, alhamdulillah, Allah rezekikan untuk saya rasa di duduk tempat tu 10 malam terakhir Ramadan. Dan beraya kalau di Palestin saya pernah beraya puasa sana, ada Fitri. Masya Allah, tak tergambar lah dia punya suasana tu. Masya Allah, sangatlah. Kita pergi ni, kita buka kat sana tau. Kita pergi siang, kita buka kat sana, dah siap buka, nanti kita solat, lepas tu nanti dah siap ambil wuduk, kita solat tarawih. Lepas solat tarawih nanti kita boleh nak balik, boleh. Tapi kalau balik nanti pintu hijau besar tu tutup, sebab apa nama tu dah, askar Zionis jaga kan. So kita duduk kat dalam tu lah, tak keluar. Nanti dalam pukul 1.10 tepat, setiap malam 1.10 pagi tepat, tak pernah terawal ataupun terlambat, tepat mesti kita akan qiyam. Kalau kita tidur kat situ sejak, kan kita habis kat sana tarawih lambat tau. Jadi lambat, kita habis lambat, dekat pukul 12 juga baru kita habis. So kita dah pergi tadi, kita dah siap tarawih, mesti nak pergi toilet ke apa semua tadi kan, minum sikit-sikit apa semua. Masa tu kita ambil masa sekejap tidur, 1.10 dah start dah qiyam. So kita kena bangun pukul 1, make sure nak ambil wuduk apa semua,
So 1/10 tepat kita akan qiyam. Masa qiyam ni imam akan baca Allahumma salli Muhammad akan baca panjang. Tapi bukan dia baca ni kan, maksudnya kita ni boleh niatkan kita nak solat tasbih ke? Ya? Nak solat tasbih ke, taubat ke apa ke? Memang setiap rukun tadi tu panjang. Kita sempatlah nak solat tasbih pun. Habislah qiyam. Terus kat situ juga kita nanti akan ada orang agihkan makanan ataupun kita maksudnya kalau kita tak biasa, so kita ada bawa sikit kurma, kita makan kurma lah. Makan kurma untuk kita sahur. Awal kat sana kan? Awal kat sana dalam pukul 3 lebih tu dia dah nak subuh lah masa tu. Awal Allahumma salli Muhammad. So subuh lah. Lepas tu subuh. Allahumma salli Muhammad, ceritanya masya-Allah keadaan qiyam tu dia punya feeling dia memanglah tak sama kalau kita solat kat masjid kat sini ke kat rumah kita ke, tak sama dengan di Masjid Al-Aqsa tu, memang sangat tak sama. Masa kita solat tarawih pun kan, imam akan baca wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Setiap kali habis apa ni tarawih tu 2 rakaat habis kan, imam akan baca, imam akan ulang tu. Kalaulah hamba aku bertanya kepada aku tentang aku, jawablah aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Maknanya kita ni kenalah doa. Serulah aku, kata Allah. Setiap kali habis 2 rakaat, imam akan baca tu. Dia punya Allahumma salli Muhammad, dia punya aura dia sangat berbeza sangat. Sebab tu kita 20 rakaat dia tak akan rasa benda. Dia tak akan rasa benda. Begitulah aura dia. So kita harap aura ni yang kita akan rasa kat sini nanti insya-Allah. So, nak perbaiki macam mana? Nak perbaiki pada mana? Bukan atas suara imam yang sedapnya, bukan gitu. Tapi cara kita nak masuk tu betul-betul nak dapat redha Allah ni, semua orang akan terasa, makmum semua akan terasa dengan aura tadi tu. Nak dapat Ramadan yang berkat tadi tu kan, masya-Allah. Dan Allah sallallahu Muhammad, bila kita sebut tentang beribadah, tentang mendirikan malam ni, qiyamul lail tadi ini, disunatkan bagi kita untuk menunaikan solat sunat di malam hari yang dikenali sebagai tadi mula-mula kalau orang kata bangun malam tu kata qiyamul lail, tak, sebenarnya bila kita start tarawih itulah qiyam al-lail. Semua tahu kan? Bila kita start tarawih malam tu, lepas kita habis buka apa semua tu, kita solat isyak, lepas isyak tu kan kita solat tarawih. The moment kita start tarawih tu, itulah maksud dia qiyamul lail. Kita sedang menghidupkan malam, sedang mendirikan malam. Oh, kalau gitu kami tak payahlah bangun 1/3 malam tu. Tak ada lah. Maksudnya kalau bangun bagus, tapi bila kita dapat tarawih tu pun dah bagus. Macam tu kita bagi semangat lah. Ni semangat. Yang kita kata tak bagus ni, kalau bangun tarawih, kalau bangun qiyam kamu bagus, down terus semangat member tu. Mula kan cakap kat dia bagus dah, bila dah tarawih tu pun dah bidukkan malam dah, alhamdulillah. Nanti kalau mampu tambah sikit lagi, tambah gitu. Jangan kita runtuhkan semangat orang. Gitu. Jadi Allah SWT Muhammad, bila kita dah buat tarawih tadi tu pun sudah dikatakan mendirikan malam, sama ada kita buat berjemaah ataupun sendirian-sendirian kat rumah kalau ada halangan. Baik, Allah SWT Muhammad, terdapat sebuah hadis yang menceritakan tentang ganjaran bagi orang yang qiyam al-lail, yang menghidupkan malam Ramadan tu. Apa dia? Man qama ma'al imami hatta yansarifa kataballahu lahu qiyama lailati. Maksudnya barang siapa yang solat qiyam bersama dengan imam sehingga selesai. Tarawih tadi kalau 8 rakaat lah, sambung dengan witir 3 rakaat sehingga selesai, maka Allah telah memberikan ganjaran qiyam sepanjang malam. Ini adalah motivasi pada orang yang buat tarawih tapi tak sempat nak bangun malam kerana keletihan dan sebagainya. Baca ni, hadis ni masya-Allah bermakna sangat untuk kita. Bagi orang dah ikut dah imam tadi solat, takkanlah Allah persia-siakan. So dinamakan sebagai orang yang menghidupkan malam juga. Maka kita kena rebutlah peluang ini sama-sama, insya-Allah. Ditambah lagi dengan amal-amal lain pada siang hari Ramadan tadi, dengan sedekah, dengan baca Quran, masya-Allah, mantap, insya-Allah. Dan semoga kita dapat manfaatkan juga. Dan telah berkata Dr. Said Al-Afani, dia kata ketika kita mendapati golongan salaf yang terdahulu menyambut Ramadan dengan taubat nasuha. Nak sambut Ramadan ni, golongan salaf dulu solat taubat nasuha dulu, solat sunat taubat dulu.
Taubat nasuha, taubat yang sesungguh-sungguhnya dan kembali kepada Allah dengan mengerjakan ketaatan, memperbaiki diri sama ada yang dalaman ataupun luaran, bersedia dengan bersungguh-sungguh untuk melakukan ibadah puasa tadi, dalam bulan Ramadan tadi nak berzikir, nak apa semua, dalam Ramadan nak bersungguh-sungguh melakukannya, masya-Allah, dimulakan dengan taubat nasuha. Itu ulama-ulama yang terdahulu buat, masya-Allah. Kalaulah ulama-ulama terdahulu buat demikian, apatah lagi kita sebagai seorang hamba yang sangatlah kerdil ini, lagilah kita kena buat. Dan saya selitkan sikit, dalam bulan Ramadan ni disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini daripada Sahal bin Sa'd radhiyallahu anhu, disebut inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu as-saimuna yaumal qiyamati la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Apa disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dalam syurga nanti terdapat satu pintu yang dikenali dengan nama ar-rayyan, dikenali dengan nama Ar-Rayyan, dan Allah SWT Muhammad, dan pintu ini adalah khusus kepada orang-orang yang berpuasa, disebut Allah SWT Muhammad. Jadi kada orang yang tidak berpuasa tidak dapat masuk pada pintu tersebut. Pintu itu khas untuk orang puasa saja. Kalau orang tak puasa tak boleh masuk pada pintu tersebut. Mereka kata, puasa, awak tak puasa tak boleh masuk. Yang puasa. Gitu. Masya Allah, hebat kan? Hebat Allah jadikan begitu. Dan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Muslimnya menyebut bahawa hadis ini menunjukkan kelebihan kita berpuasa. Kemudian orang yang berpuasa tadi akan ada pintu yang khusus, yang mana Ar-Rayyan itu sendiri membawa maksud orang yang tidak merasa dahaga. Ar-Rayyan maksudnya orang yang tidak merasa dahaga. Kenapa? Sebab kita puasa kan dahaga, nak musim panas kan. Jadi Ar-Rayyan ini, Rayyan tu sendiri maksud dia orang yang tidak merasa dahaga. Orang ini akan masuk ke dalam pintu itu, ke dalam syurga melalui pintu tersebut. Dan berkata mula Al-Qari, dia kata maksud Ar-Rayyan itu sama ada dirinya sendiri tidak merasa dahaga kerana terdapat banyaknya sungai-sungai dalam syurga yang mengalir bunga-bunga, buah-buahan, masya-Allah, hebat syurga dan berada di samping atau kerana yang sampai kepadanya memasuki tadi ke dalam pintu tadi tu akan hilang rasa dahaga pada hari kiamat. Maknanya orang yang masuk pada pintu tadi akan hilang dahaga sama ada masa dalam syurga sebab penurunan sungai, ataupun hilang dahaga pada hari kiamat di padang mahsyar, tak ada rasa dahaga. Semua orang tahu di mahsyar nanti matahari yang memancar selama ada kat muka bumi ni dikumpulkan panas tu letak pada padang mahsyar. Wah, panas tak? Allahu Akbar. Selama mana matahari itu ada, dia memancarkan cahaya itu dikumpul oleh Allah, diletakkan pada satu tempat itu di mahsyar. Bayangkanlah panas dia, masya Allah. Tetapi orang yang puasa ni tak rasa panas. Kata Allah kata Maula Al-Qari tadi, kata Maula Al-Qari tadi, dia kata orang yang puasa ni dia tak rasa panas, tak rasa dahaga. Allah SWT Muhammad. Dan berkata Izzuddin bin Abdul Salam, dia kata dalam kitabnya Fawaid As-Saum, dia kata ada pun dia khususkan kepada mereka memasuki syurga dari pintu Ar-Rayyan kerana keistimewaan ibadat mereka dan juga kemuliaan mereka pada hari tersebut diserlahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab dia berpuasa. Masya-Allah, tabarakallah. Saya rasa itu sahajalah untuk kita hari ini dan mudah-mudahan kita mendapat ganjaran yang diberikan oleh Allah dalam bentuk redha Allah. Kalau kita buat apa-apa Allah redha, maka senang kita punya perjalanan yang seterusnya. Kalau kita buat apa-apa Allah tak redha, susah kita. So apa-apa pun kita harap Allah redha kita, lepas itu senanglah kita dengan langkah-langkah yang seterusnya. Mudah-mudahan cukup sekadar itu. Saya tutup dulu yang untuk ni di sini ya Kak Su. InsyaAllah mudah-mudahan kita berjumpa lagi dalam pertemuan akan datang insyaAllah. Okey, silakan Kak Su, insyaAllah. Ada soalan? Ada yang bertanya soalan sebab saya tak tengok cik ni. Ada. Ada soalan? Siapa ada soalan boleh ajukan pada Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ustazah, saya nak tanya, saya pernah dengar ceramah agama jugalah untuk persediaan Ramadan ni, salah satu daripada benda yang digalakkan kita banyak buat dalam bulan Ramadan ni ialah beristighfar tu lah. Sebab ada ayat Quran, beberapa ayat Quran yang menegaskan kelebihan istighfar khasnya pada waktu sahur tu lah kan.
Betul. Tapi dalam 5 poin ni tak ada istighfar tu lah. Macam mana tu? Okey, masya-Allah. Okey, ini 5 poin ni 5 poin yang basic yang ulama ajar nak sambut Ramadan kena buat ni dulu, persiapkan ni dulu. Ada pun istighfar tadi memang ada sandaran dalilnya. 5 poin ni basic, yang selebihnya kita tambah nak jadi 20 ke, nak jadi 30 ke, tak ada masalah. Jadi soalan Mazlin tadi bagus sangat. Adakah kita ni bila kita nak dalam puasa ni nak banyak istighfar tak? Sebab tadi 5 tadi tak ada pun. Yang tadi tu basic. Dalam tu in between of tu kita nak sampai satu hari ni kan dia sebut tadi kan, selain pada zikir kan saya sebut tadi, selain pada zikir, solatnya, baca Qurannya, kan disebut zikir tadi. Zikir tu termasuklah istighfar. Tapi dia bagi benda yang besar-besar yang asasnya dulu. Doa. Dalam doa tadi boleh saja istighfar, boleh kan? Sebab apa? Bila kita nak mulakan sesuatu doa, Nabi ajar kita istighfar dulu. Tu tadi ulama tadi taubat nasuha tadi, kalau perasan ni Mas Lina tadi, ulama tadi taubat nasuha. Bila kita taubat nasuha, kita kena istighfar berapa kali? 40 kali, masya-Allah. Kalau kita taubat, solat taubat, kita baca la ilaha illa anta, la ilaha illa anta, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Kalau kita lah, kalau ramai kunna lah. Jadi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin, baca berapa kali masa sujud tu? Boleh kata 11, boleh cakap 33, boleh sebut 44, 100 pun boleh. Taubat nasuha. Jadi kita mulakan tadi dengan istighfar. Dan kalau kata pemazan tadi nak istighfar masa kita tengah sahur tadi, bagus. Apa sahaja yang baik, zikir yang baik, itu adalah bagus. So dia punya point tadi 5, kalau penambahan istighfar semua tadi boleh buat, tak ada masalah. Gitu. Ya. Boleh Mazlina ya? Boleh? Okey, alhamdulillah. Ada soalan lain? Kita sebenarnya ada ada partisipan daripada Dublin, anak pada Puan Suryani Muhammad kita, yang menuntut Dublin, ambil accountant kat sana. So dia memang akan ikut melalui Zoom lah. So masya-Allah, kalau orang Dublin boleh ikut kita, kalau orang Malaysia tak boleh ikut, tak tahu nak kata lah. Masya-Allah, dia tak miss langsung, masya-Allah. Tu yang saya kata speechless sangat tu, masya-Allah. Ada soalan lain lagi? Ya, Puan Nazi. Dah menyala lampu tapi tak ada suara. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Sila. Soalan, okey, waktu kita nak berpuasa tu, dia kata ada waktu yang tertentu yang masih lagi boleh makan, Ustazah. Katalah kita sahur kan, katalah sebelum waktu kita masuk 5, 6, katalah 6, 10 contohnya boleh masih lagi terlumbang tu. Okey, soalannya ialah kita contoh kata kita punya subuh pukul 6.10 pagi. Boleh tak kita terbangun pukul 6 pagi, cerita terbangun. Ni cerita terbangun dulu terbangun pukul 6 pagi, azan pukul 6.10, ada 10 minit. Boleh tak kalau kita nak makan sikit? Boleh. Hati-hati dengan azan tadi. Yang jangan sampai 6.10 lah, bagi 10 minit kita makan, habis azan. Jangan, ambil sikit saja, minum air, sekadar minum air. Jangan makan hidang lauk pula. Elok pula dia bersimpuh dia dengan lauk lagi, ambil satu angkut lauk, azan. Makan pula, jangan. Ataupun tadi dia makan dah, lepas tu dia makan, dia sahur awal, macam dalam pukul 4. So dia qiyam, siap tu. Dah pukul 6. Ya Allah, nak minum air. Boleh. Kalau dah imsak tadi, boleh. Tapi berjaga-jaga. Imsak so kita berjaga-jaga. Pergi minum air je lah. Jangan buat sampingan pula. Gitu. Okey, boleh? Kak Z? Okey, alhamdulillah. Terima kasih, Ustazah. Sama. Lagi ada soalan lain lagi? Ada sikit je masa lagi. Faham belaga aku, insyaAllah. Ya? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Ya, ini Syah daripada Dublin ni. Orang jauh nak tanya ni. Sila. Saya nak tanya, kalau Qiyamul mulai tu kan, apa urutan solat-solat sunat yang digalakkan macam mana? Bagus. Terima kasih banyak Nisha tanya. Nisha tanya ni mewakili kita lah. Kalau kita bangun Qiyamul Lail, macam mana urutan solat sunat tadi? Nak buat mana dulu?
Nak buat duha dulu ke? Belum masuk duha lah Ustazah. Nak buat mana dulu? Bila kita bangun malam, yang pertama paling bagus kita solat tahajud, sebab tahajud tu sendiri mewakili kita bangun malam kan. Bangun malam ni kalau kita ikut tahajud pun dah okey dah sebenarnya. Jadi kita buat tahajud dulu. Lepas habis tahajud kita nak buat solat apa ya? Buatlah taubat dulu. Taubat ini kita buat kronologi lah. Tak nak bahaskan hadis mula. Cuma kita cakap kronologi dia, kalau buat tahajud dulu kemudian taubat. Kenapa taubat dulu? Taubatlah semua benda ni daripada segala apa yang kita buat tu hari tu, kita nak taubat sungguh-sungguh ni malam ni. Taubat. Lepas habis taubat kita nak apa lagi? Lepas habis taubat kita boleh buat solat sunat tasbih. Lepas tu boleh hajat. Ikutlah mana-mana, ikut dia punya turutan tu tadi tu, yang mana sempat insya-Allah. Okey, boleh. Ada orang nak buat dia tak sempat, dia buat tahajud, dia buat taubat, dia buat witir. Kan boleh juga. Tapi ada yang sempat, dia bangun tahajud, taubat, tasbih, hajat, witir. Boleh. Ada orang tak sempat tahajud dengan witir saja. Boleh juga. Tak ada masalah. Tak sempat. Tak sempat, buatlah mana yang sempat. Begitu. Kalau tasbih tu boleh buat siang. Masa duha ke, tak masalah. Gitu nah. Boleh? Okey, khalas. Siap kita dah nak asar. Mungkin nak adzan asar lepas ni, insya-Allah. Ya. Kak Su, silakan Kak Su untuk penutup sikit mewakili Masjid Al-Irsyad. Alhamdulillah, syukur banyak ilmu yang kita dapat daripada Ustazah hari ini. Jazakallahu khairan Ustazah. Dan semoga saya juga berbesar hatilah sebab ramai yang join hari ini, dan mengambil kesempatan juga untuk mohon maaf ya. Mohon maaf jika ada kesilapan dan kesalahan, dan semoga Ramadan kali ini lebih baik daripada yang sebelumnya. Yang penting kita nakkan redha Allah sebenarnya, Ustazah bagi tahu tu. Baik. So itu sajalah. So insya-Allah semoga beri keberkatan Ustazah ya. Ya, insya-Allah. Barakallahu fiik. Dan terima kasih juga pada pihak Masjid Al-Irsyad melalui ketua muslimatnya Puan Suryani, dan juga barisan adik JK yang terlibat ya. Kemudian penaja Zoom kita dalam aplikasi Zoom oleh Puan Intan Mazali dan Abdullah seperti biasa. Pada admin yang terlibat hari ini Puan Nu'ania Hasan ya, yang tak jemu-jemu jadi admin untuk kita punya kuliah. Alhamdulillah pada kat sini yang datang, yang hadir menonton di sini, sahabat-sahabat saya semua saya kenal kat sini yang saya sayang semua sekali. Alhamdulillah Tuan Haji Sakroji dan juga Cik Fikri yang datang untuk membuat rakaman di sini. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua kita ni kullana ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga kita punya Ramadan kali ini betul-betul bermakna sangat-sangat. Sebab kita dah tanah azam, insya-Allah kita dapat sama-sama, mudah-mudahan Allah benar-benar nak bagi kita keredaan dia, nak Allah redha. Kita ni buat benda semua nak Allah redha, walaupun kita buat kecil je pun, ya Allah aku tak mampu nak buat yang besar, ya Allah aku buat yang kecil ni tapi minta Allah redha. Masya-Allah, itu sahaja. Kita tawakuf dengan baca doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'alimna farudduhu ilaina 'inda hajatana ilaihi. Allahumma rabbana hab lana minas salihin wal faizin. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi alqulub qad ijtama'at 'ala mahabbatik wal taqas 'ala ta'atik wa tawahhadas 'ala da'watik wa ta'ahadas 'ala nusrati syari'atik wa thiqillahumma rabbitataha wa adimuddaha wa hdiha subulaha wa amla'aha binur الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمس على الشهادة في سبيلك إنك نعم مولى ونعم النصير اللهم آمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada semua. Terima kasih pada yang hadir, nak sebut satu-satu memang ramai. Mak Ngah saya pun ada, Mak Ngah Mariam Harum. Terima kasih banyak. Okey. Terima kasih. Jumpa lagi. Insya-Allah.